Makin kuat TJ tetapkan hati apa yang dia dengar tu adalah perasaan. Makin kuat suara-suara tu bermain-main dalam gegendang telinga dia. TJ terus lari dan langgar apa saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab ada klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 93 dan 94, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni saya dah letakkan link playlist dekat bawah ni. Okey, ini dia random syarat pada subscriber Syarul chapter. Terima kasih di atas sokongan anda. Kalau anda nak masuk random syarat pada video akan datang, sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Kalau siapa nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Surah. Kemudian Tok Bomoh bangun sambil hulurkan tangan pada Datuk TJ untuk minta maaf dan berdamai. Tapi dengan syarat, Tok Bomoh bersuara, "Saya minta awak jangan ganggu saya. Ini cara saya cari makan. Saya tahu awak bukan sembarangan orang. Saya tersilap duga. Saya fikir awak macam orang-orang yang lain yang pernah saya duga. Lagipun awak tak tunjuk kebolehan atau rasa sombong. Inilah yang buat saya terperangkap." Saya tak faham. Menurut Tok Bomoh, sebenarnya dia berdamping dengan benda-benda halus yang ada kaitan dengan angin dan tanah ni. Benda-benda halus inilah yang banyak bantu dia. Kalau ada orang datang minta ubat, benda-benda halus ni akan bagi tahu dia penyakit apa yang orang itu hadapi. Lepas tu Tok Bomoh tu akan bagi tahu di mana sakitnya, apa puncanya, hingga mereka percaya pada dia dan akan dikenakan bayaran yang mahal. Tok Bomoh mengaku dia memang ambil upah untuk sihirkan orang, kemudian rawat orang yang kena sihir itu. Benda-benda halus inilah yang bantu dia, dan salah seorangnya adalah orang yang Datuk TJ rawat. Sebab Tok Bomoh dendam pada dia dan selalu bertelagah tentang hal-hal agama. Tok Bomoh nak campurkan perkara karut marut dalam hal agama, macam suruh orang percaya pada keramat, puja kubur, bayar niat. Sebab macam itulah janji dia dengan makhluk halus. Datuk TJ bersuara, "Ilmu kamu tak banyak mana pun, tapi berlagak macam orang pandai, kemudian perdayakan orang kampung. Kamu tu pengkhianat. Kita dah bersahabat, kau tak boleh marah. Ya, aku takkan buat apa-apa pada kamu. Kejahatan kamu adalah urusan kamu dengan Allah. Tapi selagi aku hidup, aku akan lindungi orang-orang lain dari kejahatan kamu." Kemudian Datuk TJ tarik tangan TJ dan tinggalkan Tok Bomoh dekat situ. Hujan turun mencurah-curah dan tumbuhan petir memekakkan telinga. Sejak pulang dari kampung halaman guru silat, TJ dengan datuk dia banyak habiskan masa ke kebun getah atau pisang pada sebelah pagi. Pada sebelah petang pula pergi sawah. Kalau tak turun ke sawah, mereka pergi buru ayam hutan atau periksa jerat dekat pinggir beluga. TJ pun dah tamat belajar silat dengan guru silat tu. Datuk dia suruh tambah lagi ilmu pertahanan diri sebanyak yang boleh, tapi jangan sampai terpesong dari ajaran Islam. Hujan mula beransur reda. Dah dekat 6 bulan mereka berdua tinggalkan kampung halaman guru silat tu.
Tak ada berita tentang bomoh tu lagi. Adakah bomoh tu dah bertaubat atau semakin mengganas? TJ teringat masa bomoh tu tahan perjalanan TJ dengan datuk dia yang nak ke perhentian bas. Bomoh tu ingatkan Datuk TJ tentang hasratnya untuk bersahabat dengan Datuk TJ dan nak belajar sesuatu dari Datuk TJ. Tapi Datuk dia suruh bomoh tu bertaubat dulu dan kembali ke jalan yang benar. Mula-mula TJ kesal jugalah dengan sikap Datuk dia yang tak nak bertolak ansur dengan orang yang nak jalinkan persahabatan. Tapi bila guru silat bagi penjelasan, baru TJ faham. Menurut guru silat, Datuk TJ bukannya sombong. Dia tahu bomoh tu tak ikhlas dan nak perdayakan dia. Buktinya, waktu TJ nak naik bas tu, bomoh tu cuba gunakan ilmu hitamnya. Dia masukkan segenggam pasir dalam beg kain yang TJ galas. Pasir tu bila berada dalam beg lebih kurang 3 jam akan bertukar jadi habuk yang cukup halus macam habuk rokok tu, melekat pada pakaian. Bila pakaian tu dipakai, seluruh tubuh jadi bengkak dan gatal. Bila terlalu kerap digaru, kulit akan luka dan berair. Air tu akan keluarkan bau yang sangat busuk. Tak ada ubat yang boleh hilangkan penyakit tersebut kecuali dengan cara tradisional, iaitu guna pasir yang dah digoreng dengan hampas tebu. Hanya orang-orang yang tahu je yang boleh buat resepi tu. Bukan senang nak cari orang yang tahu cara perbuatan tradisional tu. Kalau tak jumpa, alamatnya pesakit tu akan menderita sampai mati. Mujurlah Datuk TJ sempat bertindak. Kalau lambat bertindak, padahnya akan ditanggung sampai mati. Cara Datuk TJ kesan perbuatan bomoh tu pun agak menarik. Bila Datuk TJ terpandang bomoh tu masukkan pasir dalam beg yang TJ galas, dia segera koyakkan bahagian bucu beg. Semua pasir dalam beg terus jatuh atas jalan raya, jadi debu. Bila nampak Datuk TJ buat macam tu, bomoh tu rasa malu lalu tinggalkan mereka tanpa sepatah kata. Datuk TJ yakin bomoh tu akan balas dendam. Bila masanya, tak ada siapa yang tahu. Datuk TJ akan tetap berjaga-jaga dan bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan dan serahkan segalanya pada Allah. Tiba-tiba ada orang bagi salam. Assalamualaikum. TJ tersentak dari ramunan. Waalaikumsalam. Naiklah, jawab Datuk TJ. Rupanya guru silat datang. Sambil minum kopi petang tu, guru silat bagi tahu Datuk TJ dia dapat surat daripada adiknya pagi tadi. Katanya bomoh tu dah pindah ke Langkawi. Suaminya pun dah boleh turun ke Bendang dan boleh buat kerja-kerja berat. Datuk TJ bersuara, dari apa yang aku tahu, adik ipar kamu tu buas juga orangnya. Suka berjudi, suka menipu orang. Macam mana awak tahu semua ni? Dari orang-orang kampung kamu yang aku jumpa dekat kedai kopi. Tapi saya tak nampak awak bercakap dengan siapa pun masa di kedai tu dulu. Masa aku cakap dengan mereka, kau belum datang lagi ke kedai tu. Aku harap kedua-duanya bertaubat. Kau, kata guru silat sambil renung ke arah TJ, selalulah datang ke tempat aku ni untuk dalami ilmu yang ada, kata guru silat tu lah. Tak lama lepas tu, guru silat minta diri untuk pulang. Lepas bersalaman, guru silat terus kayuh basikal keluar dari kawasan rumah. Datuk TJ bersuara, cuba kamu pergi tengok jerat aku di kaki bukit tu. Bila tu? Esok atau petang ni? Petang ni dah suntuk tu. Belum suntuk, baru pukul 5. Setengah jam berjalan sampai lagi tempat tu. Cuma ada 5 jerat je. Manalah tahu kalau dapat ayam hutan. Biasa lepas hujan, ayam hutan selalu keluar. Tapi tu, tak ada tapi, pergi sekarang. Bawa parang dan kayu panjang. Senang kamu nak berjalan. Saya takut tu. Budak ni, belajar silat dah tamat. Sebanyak sedikit petua dah tahu. Apa kamu tak berani pergi ke kaki bukit? Tamah, orang lelaki mesti berani tau. Saya tahu tu, tapi... Pergi. Tanpa berkata apa-apa, TJ meluru ke dalam rumah. Pakai baju dan seluar, dengan parang di tangan, TJ mula melangkah. Dia tak bawa kayu panjang sekali. Ketika TJ berada agak jauh dari kawasan rumah, dia terdengar sayup-sayup suara batuk datuk dia memanjang. TJ yakin batuk tu sengaja dibuat-buat oleh datuk dia. Mungkin dia cuba tarik perhatian TJ supaya toleh ke arahnya. TJ keras hati, tak nak toleh. Dengan perasaan marah, TJ terus melangkah.
sampai dekat kaki bukit. Jerat pertama TJ tengok tak kena apa-apa, tapi kesan laluan ayam hutan memang ada dekat situ. Jarak jerat antara satu sama lain tak menentu. Ada yang jaraknya 10 kaki, ada yang 20 kaki. Waktu TJ pergi ke jerat yang ketiga, letaknya tak jauh dari kolam kecil. Dia ternampak laluan pelanduk. TJ amati sekelilingnya. Memang tak salah lagi. Dekat situ ada kesan tapak kaki pelanduk. Mungkin pelanduk tu pergi kolam kecil untuk minum. TJ ikut kesan tapak kaki tu hingga sampai ke jerat. Pelik, TJ tengok jerat tu dah melenting dan ada bekas tapak kaki pelanduk dekat situ. Tapi pelanduknya, mesti pelanduk yang kena jerat ni diambil orang. Jerat yang dah melenting tu TJ pasang semula. Kemudian dia berdiri dekat situ mengingati sesuatu. Kata datuk dia tadi, jerat yang dipasang ada 5 semuanya. Ertinya masih ada 2 lagi jerat yang TJ belum tengok. Kedudukan kedua-dua jerat ni agak jauh ke dalam bahagian kaki bukit. TJ pun melangkah perlahan-lahan menuju ke jerat yang keempat. Letaknya dekat bawah pokok yang rendang. TJ terus melangkah. Hari dah beransur agak gelap, tapi langit masih kelihatan cerah walaupun matahari tak bersinar. TJ sampai ke jerat yang keempat. TJ tengok kawasan dekat situ bersih macam baru lepas disapu. Tanah dekat situ kelihatan macam baru je dikais-kais ayam. 2-3 kali TJ garu kepala. Rasa pelik. Rasanya tak mungkin ayam hutan mampu ubah daun dan ranting yang ada dekat situ. Lebih menakjubkan, jerat yang tak mengena tu nampak macam biasa je. Batang jerat kelihatan bergerak-gerak macam baru disentuh oleh manusia. Hati TJ mula berdebar. Dia renung ke kiri, renung ke kanan, bersedia untuk mulakan langkah 1000. Bulu roma dia terus meremang. Mesti ada sesuatu yang tak kena terjadi dekat sini. Mungkin harimau, mungkin beruang, atau mungkin kucing hutan. Macam-macam yang timbul dalam hati TJ. Tiba-tiba TJ nampak pokok kecil dekat sebelah kanan bergerak-gerak macam dilanggar sesuatu. Daun-daun kering bergerak macam dipijak sesuatu. Tak semena-mena TJ nampak seekor ayam hutan jantan menerpa ke arah jerat dan terus sarungkan kakinya ke dalam jerat. Ayam jantan hutan tu tergantung di udara menggelepar sambil berbunyi. Bila tengok ayam kena jerat, rasa takut mula hilang. Tanpa banyak cakap, TJ ambil ayam tu dan masukkan dalam karung yang dibuat dari mengkuang. Di bucu karung pula ditebuk lubang kecil untuk udara. Senang ayam nak bernafas. Hujung karung TJ ikat dengan tali, lalu sandangkan ke bahu. Kemudian TJ mulakan langkah untuk pergi ke jerat yang kelima. Kedudukannya betul-betul berada di lereng bukit, tak jauh dari pokok bertam. Masa TJ tengah rancak berjalan tu, tiba-tiba, "Hai, apa khabar?" Seorang je. TJ toleh ke kanan. Mulutnya bahagian terkunci nak berjawab. "Banyak jerat awak yang mengena. Berapa ekor awak dapat ayam?" TJ jadi semakin menggelabah. Kenapa tak jawab apa yang saya tanya? Awak takut ke? TJ tarik nafas panjang, renung ke langit, renung ke kiri, renung ke kanan. Dada terus berdebar. TJ tak tahu dari mana perempuan muda tu muncul. Dia amati wajahnya yang tengah tersenyum tu. Memang TJ tak kenal. Jadi perempuan tu bukan dari kampung TJ. Perempuan tu bersuara, "Kenapa tak sembelih ayam tu di sini? Awak tak bawa pisau?" "Saya tak bawa pisau." "Awak nak pisau? Kalau nak, nanti saya ambil di rumah." "Tak payahlah." "Macam mana kalau saya minta sikit daging ayam tu?" "Boleh, apa salahnya? Sepatutnya saya tak payah minta sebab ayam yang kena jerat awak tu saya yang punya." "Hah? Setiap benda di dunia ni ada tuannya, ada penjaganya. Tapi manusia selalu lupa semua tu." "Kamu mengarut. Kalau kamu tak percaya tak mengapa, tapi saya nak ambil hak saya semula." Karung mengkuang yang TJ sandang tu terasa bergerak-gerak. Ayam dekat dalamnya menggelepar. Tiba-tiba karung mengkuang tu terasa amat berat, macam ada batu dekat dalam dia. Bahu TJ macam nak patah dibuatnya. TJ terpaksa letak karung mengkuang tu atas tanah. Perempuan tu tetap berdiri sambil perhati gerak-geri TJ. TJ terkejut bila tengok tali guni yang dia ikat dekat hujung karung mengkuang tu terbuka dengan sendirinya. Ayam tu terus keluar lalu berkokok bertalu-talu. Kemudian ayam tu terus terbang dan hinggap dekat bahu sebelah kanan perempuan muda tu. "Terima kasih kerana kamu dah pulangkan hak saya," katanya. Perempuan tu segera pusingkan badannya membelakangi TJ. TJ pelik. Masa perempuan tu berhadapan dengan dia, suasana sekitar terasa cerah. Bila dia membelakangi TJ,
suasana bertukar jadi sama-sama. Nama saya Tama. Perempuan tu segera toleh ke arah TJ semula. Nama awak siapa? Cakaplah siapa nama awak. Nanti kita jumpa lain kali. Masa tu saya cakap nama saya. Cakap sekarang. TJ berlari ke arah perempuan tu. Dalam sekelip mata je, perempuan tu gaib. Tapi ayam dia, TJ tengok duduk atas ranting dan terus berkokok bertalu-talu. Beberapa detik kemudian, ayam jantan tu pun gaib. Syaitan permainkan aku, kata TJ. TJ pusing ke kanan dan mulakan langkah nak cari jalan pulang. TJ terdengar bermacam-macam suara. TJ sedar bila hati dah takut, bermacam-macam yang didengar. Padahal semua tu tak wujud. Cuma perasaan kita je yang rasa macam tu. Makin kuat TJ tetapkan hati apa yang dia dengar tu adalah perasaan. Makin kuat suara-suara tu bermain-main dalam gegendang telinga dia. TJ terus lari dan langgar apa saja. TJ terus lompat parit lebar sebab dia ingat parit tu kecil. Akibatnya TJ tu humban dalam parit. Habis pakaian dia basah kuyup. Keluar dari parit, TJ terus lari lintang pukang hingga sampai di bahagian dapur rumah. Bila TJ jenguk muka dia dekat pintu dapur, nenek dia terus menjerit dengan sekuat hati. Datuk TJ yang berada kira-kira 3 rantai dari rumah segera berlari ke bahagian dapur. Datuk TJ bersuara, "Kenapa muka kamu penuh lumpur? Pakaian basah kuyup. Kenapa, Tama?" Saya jatuh parit tu." "Kamu kena kejar harimau?" "Tak." "Habis kamu kena kejar jembalang?" "Bukan dikejar jembalang, tapi hantu." "Hantu?" Bila keadaan dah kembali tenang, TJ ceritakan pada datuk, nenek dan jiran-jiran yang datang apa yang dia alami. Kebanyakan dari mereka tak percaya cerita TJ. Nenek dia kata TJ ni mengigau di siang hari. TJ jadi marah dan tak nak teruskan cerita. Tapi Datuk TJ cuba pujuk. Menurut Datuk TJ, semua tu perkara biasa je. Dalam dunia ni selain dari manusia, memang ada makhluk lain. Mungkin makhluk tu nak bersahabat dengan TJ ni. Kemudian Datuk TJ suruh TJ pergi semula ke tempat tu petang esoknya. Kalau jumpa dengan perempuan muda tu lagi, dia suruh TJ ajak datang rumah. Sebab dulu Datuk TJ ni pernah alami pengalaman yang macam tu. Sama. Nenek TJ hanya tersenyum. Kemudian Datuk TJ suruh jiran-jiran yang datang pulang ke rumah masing-masing dan suruh TJ pergi mandi. Dengan langkah yang longlai, TJ menuju ke perigi. Selesai mandi tu, TJ segera naik ke rumah. Hari dah berangsur gelap. TJ terus bersiap untuk pergi solat di masjid. Selesai solat maghrib, mereka dengar pengajian tafsir hadis pula sampai waktu isyak. Selesai solat isyak tu, Datuk TJ ajak guru agama tu datang ke rumah dia. Banyak perkara yang Datuk TJ tanya pada guru agama tu. Semuanya berkaitan dengan hukum agama. Malam tu Datuk TJ berbual dengan guru agama. Kemudian dia baca surah Al-Waqiah. Guru agama terus buat tafsirannya dan huraikan dengan teliti. Datuk TJ terus dengar huraian terjemahan tu dan catatkan dalam buku kecil. Guru agama tu juga nasihatkan Datuk TJ, kalau ada masa bacalah surah Al-Waqiah pada setiap malam, terutama sekali lepas solat subuh. Menurut guru agama, surah tersebut surah yang baik. Lebih-lebih lagi kalau kita dah faham tafsirannya. Sesekali TJ terdengar datuk dia dan guru agama berdebat panjang. Perdebatan mereka segera terhenti bila mereka dapat buat satu kesimpulan. TJ sandarkan badan ke dinding bilik dan melukis sesuatu di kertas. Sambil melukis tu, dia terus pasang telinga. Ada perkara menarik dan ada perkara yang tak menarik. Jadi topik perbualan Datuk TJ dengan guru agama tu. Ketika itu, TJ terdengar suara mereka berdua sayup-sayup dan akhirnya menghilang. Tersengguk-sengguk TJ dibuatnya dan akhirnya TJ terlelap. Okey, sampai sini bersambungan bercakap dengan jin. Kita bersambung di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.